Yang lagi pelik, ketua kampung situ pernah didatangi oleh seorang makcik sambil menangis-nangis minta tolong dari dia untuk tarik balik anak perempuannya keluar dari sekolah tersebut. Bertambah peliknya lagi, bila ketua kampung balik seorang diri. Tadi dia pergi dengan makcik tu. Lepas balik dari sekolah pondok tu, ketua kampung hanya diamkan diri, tak bercakap sepatah pun. Lepas minggu, ketua kampung mula bercakap seorang diri, berhalusinasi dan alami simptom nyanyuk walaupun umur dia masa tu dalam 40 tahun lebih. Atas sebab kesihatan, keluarga beliau telah berpindah ke mukim lain dan ketua kampung baru dilantik. Ada juga yang cerita rumah bekas ketua kampung tu diganggu. Contohnya, bunyi derapan kaki atas bumbung, pintu depan rumah diketuk bertalu-talu, wajah lelaki tua dekat dalam bilik mandi dan banyak lagi. Ceritanya tergantung dekat situ je. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan kongsikan kisah Liza dengan kawan-kawannya masa mereka berkursus di sebuah kem lama di Johor. Dalam bilik air dom mereka tu ada sebuah cermin lama dan semua keseraman yang mereka lalui itu berpunca dari cermin tu. Nak tahu kisah ni macam mana? Tonton video ni sampai habis. Sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serah. Lepas SPM, sambil cari kerja sementara tunggu keputusan keluar, Liza sertai satu program anjuran belia Pak B dekat kawasan perumahan dia tu. Mulanya Liza malas nak ikut, tapi bila kawan setaman perumahan dia beri ajak, dia pun ikut serta sekali dengan Ida, Cik Ha dan Anis. Dia pendekkan cerita, kem belia ni diadakan di sebuah kem lama yang agak terbiar di daerah Pontian Johor. 4 hari 3 malam. Seramai 40 peserta lelaki dan perempuan sertai kem belia Pak B ni dan jadual aktiviti sememangnya padat dari hari pertama lagi. Dari tempat berkumpul nak sampai ke kem penginapan ambil masa lebih kurang sejam. Lebih kurang pukul 10 pagi mereka semua tiba di kem tersebut. Sebenarnya Liza agak kecewa dan terkejut bila pertama kali tengok keadaan kem ni. Dengan persekitaran macam kawasan terbiar, fasiliti kurang dan kedudukannya dekat dengan hutan yang agak jauh dari rumah-rumah penduduk kampung dekat situ. Sampai je dekat sana, lepas diberi taklimat, mereka diarahkan untuk masuk dom masing-masing. Dom ni ada 4 katil dan mereka 8 orang dalam satu bilik. Dalam dom tu ada Liza, Ida, Cik Ha, Anis. 4 orang lagi mereka baru kenal dekat situ, bernama Lia, Umi, Mira dan Aisyah. Bilik dom tu agak berbau kepam. Walaupun tilam agak berbau, tapi yang mereka tak sanggup nak tengok ialah keadaan bilik air dalam dom tu. Dalam kolah tu penuh dengan cacing halus. Bayangkan betapa teruknya fasiliti yang tak terjaga di kem penginapan tersebut. Jadi mereka sepakat untuk bersihkan kawasan bilik tidur dan bilik mandi sampai betul-betul bersih. Dan Liza perasan dalam bilik air tu ada sebuah cermin lama. Walaupun nampak lama, tapi rangka cermin tu cantik. Cuma Liza agak rasa pelik bila tengok cermin tu nampak bersih, tak ada habuk kalau nak dibandingkan dengan keadaan bilik dom masa pertama kali mereka melangkah masuk tu. Selesai mengemas, mereka diminta untuk berkumpul dekat dewan makan. Kawasan makan ni pun agak kecil juga dan kelihatan sekumpulan pekerja catering macam baru sampai. Kedengaran jugalah bunyi suara merungut seolah-olah kurang senang dengan keadaan dewan makan tu. Liza ingat lagi amaran dari pegawai kem masa dekat dewan makan tu.
Kata pegawai camp tu, camp ni lama dah ditutup. Sebab tu nampak penuh bersawang dan kotor. Dan camp ni dulunya asal sebuah sekolah pondok yang telah ditarik balik pengiktirafannya atas sebab-sebab yang tak diketahui. Jadi sebab tu dia bawa mereka semua berkerusu dekat situ sambil buat aktiviti untuk pulihkan semula keadaan suram camp ni setelah lama tak dihuni. Tidur wajib pukul 10 malam, tak boleh lewat. Jangan ambil dan guna barang yang bukan hak milik sendiri, terutama barang asal yang ada dekat kawasan camp ni. Jangan celupah, jangan riak dan takbur. Bagi perempuan yang uzur, kena sentiasa bersih dan jaga kebersihan pad perempuan tu. Semua yang wajib solat, kena solat. Pada hari pertama, satu aktiviti telah dijalankan yang mana ada beberapa remaja dari kawasan tersebut sertai program dekat situ. Cuma mereka tak tidur lah dekat camp tu. Lepas aktiviti tamat nanti, mereka pulang ke rumah masing-masing. Jadi mereka semua dibagikan kepada beberapa kumpulan, dan setiap kumpulan ada ahli dari kalangan remaja dari kampung tersebut. Kisahnya bermula dalam satu kumpulan yang disertai oleh Lia. Ada seorang remaja dari kampung berdekatan buka cerita kisah di sebalik camp ni. Katanya camp ni memang sebenarnya sekolah pondok yang diasaskan oleh seorang pengamal ajaran sesat. Mulanya sekolah pondok ni dapat sambutan di kalangan penduduk dekat situ. Tapi lama kelamaan sekolah pondok ni makin sunyi dan pelajarnya kebanyakan dari orang luar. Sebab penduduk kampung mula rasa sesuatu yang tak betul tentang sekolah pondok tu. Tapi tak ada siapa ambil peduli dan tahu tentang aktiviti sekolah tu. Bahkan guru yang mengajarnya jarang nak bergaul dengan penduduk kampung. Katanya lagi, ada orang cerita dekat dengan camp ni ada kubur, tapi tak pasti betul atau tak. Orang kata kubur tak bertuan tu dibuat pemujaan, sebab pernah ada orang kampung nampak setiap hari Khamis malam Jumaat ada bacaan laungan seakan berjanji. Wirid agak pelik dan kelihatan beberapa orang pelajar duduk dekat kawasan macam kubur, ikat tali kuning dekat kepala, ada bau kemenyan juga. Yang lagi pelik, ketua kampung situ pernah didatangi oleh seorang makcik sambil menangis-nangis minta tolong dari dia untuk tarik balik anak perempuannya keluar dari sekolah tersebut. Bertambah peliknya lagi, bila ketua kampung balik seorang diri. Tadi dia pergi dengan makcik tu. Lepas balik dari sekolah pondok tu, ketua kampung hanya diamkan diri, tak bercakap sepatah pun. Lepas minggu, ketua kampung mula bercakap seorang diri, berhalusinasi dan alami simptom nyanyuk walaupun umur dia masa tu dalam 40 tahun lebih. Atas sebab kesihatan, keluarga beliau telah berpindah ke mukim lain dan ketua kampung baru dilantik. Ada juga yang cerita rumah bekas ketua kampung tu diganggu. Contohnya bunyi derapan kaki atas bumbung, pintu depan rumah diketuk bertalu-talu, wajah lelaki tua dekat dalam bilik mandi dan banyak lagi. Ceritanya tergantung dekat situ je. Malam tu, lepas balik dari perbincangan dalam kumpulan, Lia balik ke dom dan buka cerita kisah yang dia dengar tadi. Marah betul Liza masa tu sebab hari pertama dekat sini dah ditakutkan dengan cerita-cerita macam tu. Liza malas nak ambil tahu segala cerita seram tu walaupun kawan-kawan lain bersungguh-sungguh bercerita pasal tu. Liza ambil bantal baring dan terus terlena. Mungkin terlalu penat perjalanan dan berhempas pulas siang hari tadi. Tiba-tiba Liza rasa macam ada seseorang gerakkan badan dia. Dalam keadaan mamai tu, dia gagahkan jugalah buka mata sambil tengok jam dekat telefon Nokia 3310 kat sebelah pantai tu. Dah pukul 4.10 pagi. Cik Ha rupanya yang gerakkan dia. Dia bisik dekat telinga Liza, "Aku nak tidur dengan kau boleh?" Tiba-tiba rasa seram pula. Liza mengesok sikit dan bagi ruang pada Cik Ha untuk tidur. Dalam pukul 6 pagi, mereka dikejutkan dengan bunyi siren yang mana semua peserta camp kena bangun untuk solat subuh berjemaah. Liza bangun dan terasa belakang badan dia terasa lenguh dan bisa-bisa. Bila dia pandang sebelah, Cik Ha dah tak ada. Tapi Liza nampak Cik Ha tidur dengan Anis dan Ida. Siap rapat katil lagi. Liza seorang je yang terasing dekat katil bertingkat tu. Yang lain-lain berhimpit dengan dua katil yang digabungkan, penuh bahagian atas dan bawah. Liza terus bangun ke bilik air, nak bersiap-siap pergi solat. Lepas solat nanti, mereka diberi masa 15 minit untuk bersiap sebelum buat aktiviti seterusnya. Jadi Liza dengan kawan-kawan buat keputusan untuk mandi sama-sama. Mandi berkemban tau. Masa Liza jirus air dekat badan dia, Cik Ha tegur, "Weh, kenapa dekat belakang kau? Macam lebam-lebam hitam ni. Siap ada garis macam kena cakar pun ada. Dah kau tidur sebelah aku, ganas sangat kenapa? Dah lah tilam tu kecil, sampai sakit-sakit belakang aku ni kau tolak. Bila pula aku tidur sebelah kau? Dari semalam aku tidur dekat tengah-tengah katil yang kita orang rapatkan."
Liza terus terdiam. Malas nak fikir, cepat-cepat dia mandi dan bersiap sedia untuk aktiviti seterusnya. Pagi itu mereka diberi taklimat untuk buat persembahan pada malam terakhir nanti, dan ianya satu pertandingan. Mereka dibenarkan berlatih lepas isyak, tapi mesti tamat sebelum pukul 10 malam. Bayangkan dalam tempoh sejam lebih je masa diperuntukkan untuk berlatih. Sememangnya setiap kumpulan begitu tertekan dengan masa latihan yang pendek itu. Aktiviti siang pula kena dengar ceramah kepimpinan, kerja berkumpulan, dan Liza perasan Lia selalu duduk dan bercakap sorang-sorang. Bukan Liza je yang perasan, Cik Ha dengan Ida pun perasan juga. Masa makan tengah hari, masa mereka pergi ke dom kejap, Ida tanya Lia kenapa dia suka bersendirian dan membebel sorang-sorang. Lia agak terganggu dan marah jugalah dengan pertanyaan Ida tu. Terus Lia menjerit sambil maki hamun. Weh perempuan gemuk, aku borak dengan kawan aku lah. Memanglah kau tak kenal, dia budak kampung ni. Yang kau sibuk sangat kenapa? Kau ingat aku gila cakap sorang-sorang ke ha? Allah, terkelu Liza dengan kawan-kawan yang ada dalam dom masa tu. Karakter Lia berubah 360 darjah. Lia ni kalau diikutkan agak lemah lembut, pendiam dan penakut. Tapi kali ni nampak bengis dan garang pula. Dari waktu solat Zuhur hari tu, Lia mula tak solat. Pelik juga, kawan-kawan lain diam ganja. Waktu asar, salah seorang dari mereka ajak si Lia solat, tapi Lia merengus dan terus masuk dalam bilik air. Kemudian terdengar Lia bersiul-siul kecil dalam bilik air tu. Dalam kalangan mereka ni, Anis yang paling berani sekali. Walaupun jenis yang tak banyak bercakap, tapi Anis ni macam pandai baca karakter dan boleh kaji perangai seseorang tu. Kata Anis, dia dapat rasakan yang mereka nampak tu bukan Lia yang sebenarnya. Cemas juga bila Anis cakap macam tu. Tapi memandangkan mereka berada dekat camp ni tinggal lagi 2 malam je, jadi mereka semua diamkan perkara ni. Malam kedua, Lia minta Liza tukar katil dengan dia. Katanya nak sikit privacy. Liza okey je. Lagi suka adalah sebab dapat rasa tidur berhimpit dengan kawan-kawan dan rasa lebih selamat. Liza tidur paling hujung rapat ke dinding. Anis pula tidur hujung sebelah sana. Cik Ha dengan Ida dekat tengah-tengah. Bersempit-sempitlah mereka dekat ruang katil bawah tu. Dekat katil atas dah ada 3 lagi kawan yang tidur berhimpit juga. Hanya Lia je yang tidur seorang dekat katil lagi satu. Sebuah katil lagi dibiarkan kosong. Liza tak sedar pukul berapa masa tu, tiba-tiba dia terjaga dan terdengar pintu bilik air dibuka. Kemudian kedengaran suara perempuan bersiul-siul kecil dalam bilik air tu. Liza buat-buat tidur. Tak lama lepas tu, dengar macam orang berwirid, macam baca mentera pun ada, tapi laju bunyinya. Liza terus peluk Ida dekat sebelah. Terasa tangan Ida pun pegang tangan Liza dengan kuat. Kemudian suara dalam bilik air tu berhenti. Terdengar bunyi pintu bilik air terbuka dan tapak kaki berjalan menghampiri katil tempat Lia tidur tu. Liza syak, Lia yang pergi bilik air tu. Liza cuba paksa dia lapkan mata juga. Pusing kiri tak kena, pusing kanan tak kena. Bila Liza tidur terlentang, tiba-tiba dia buka mata sebab terasa ada hembusan nafas dekat muka dia. Liza terus menjerit. Dia ternampak wajah Lia betul-betul dekat depan muka dia. Kawan-kawan dom semua terjaga. Anis bangun terus buka lampu dom. Liza tak cerita kenapa dia menjerit tadi, sebab dia tengok Lia ada dekat atas katil sambil pandang tepat ke arah dia. Liza cakap dia mengigau je dan mereka buat keputusan biarkan lampu tu terus menyala sampai ke pagi. Macam biasa, siren berbunyi waktu subuh. Yang peliknya, Lia dah tak ada dekat atas katil tu. Bila mereka masuk bilik air, ada tebisan kain kuning diikat pada ruangan penggantung dan cermin lama tu. Sebelum ni tak ada pun. Selesai solat dan sarapan, kelibat Lia langsung tak nampak. Bila tanya peserta kem yang lain, masing-masing bagi jawapan yang sama. Tak nampak pun si Lia. Kali terakhir mereka nampak Lia semalam sebelum masuk tidur ke dom masing-masing. Bila cari punya cari tak jumpa, akhirnya mereka buat keputusan untuk laporkan kehilangan Lia ni pada pihak urus setia. Salah seorang pegawai kem nasihatkan mereka supaya jangan perbesarkan hal ni untuk elakkan peserta kem lain rasa bimbang dan fikir yang bukan-bukan. Sebenarnya masa tu Liza nak sangat ceritakan segala kejadian aneh yang berlaku, tapi mulut terasa berat sebab pegawai kem tu berkali-kali pesan pada mereka supaya tak ceritakan tentang kisah seram yang boleh jadikan emosi mereka semua akan lemah. Sepatutnya petang tu mereka ada aktiviti jungle trekking, tapi dibatalkan. Mereka dibenarkan untuk berlatih untuk persediaan persembahan malam terakhir nanti. Namun mereka yang tinggal satu dom dengan Lia telah dipanggil oleh pihak urus setia ke Dewan Makan. Dekat Dewan Makan tu,
bukan pihak urus setia je yang ada. Bahkan ada 4 orang yang berperwatakan macam ustaz tunggu mereka dekat situ. Soalan pertama yang mereka tanya, bila berlaku keadaan pelik yang terjadi pada Lia ni? Mulanya mereka sepakat kata sejak Lia bersiul dalam bilik air tu. Tapi Umi buka cerita yang Lia sebenarnya berubah lepas berbaik dengan salah seorang remaja kampung tu. Kemudian Cik Ha dan Liza diarahkan untuk cari dan panggil remaja tersebut untuk berjumpa dengan urus setia dekat Dewan Makan. Mereka berdua pun pergi ke tempat latihan kumpulan Lia dan alangkah terkejutnya mereka berdua bila diberitahu kumpulan Lia ni ada 2 orang ahli dari kampung tersebut sejak hari pertama lagi dan mereka tak pernah berbual dengan Lia. Seingat Liza, Lia pernah beritahu dekat dia kawan dia perempuan tapi 2 ahli kumpulan dari kampung tersebut lelaki. Bertambah keliru lagi bila semua ahli kumpulan Lia beritahu Lia tak pernah sertai pembincangan tapi dia lebih suka duduk dekat satu sudut sambil bercakap seorang diri, sama macam yang Liza dan kawan-kawan dom dia selalu nampak keadaan Liza sepanjang aktiviti dijalankan tu. Persoalannya, siapa remaja perempuan yang berasal dari kampung tersebut yang ceritakan segala sejarah kem tu pada Lia? Dan mana Lia sekarang ni? Liza dan Cik Ha kembali ke Dewan Makan dan ceritakan segala yang mereka tahu. Kemudian Ustaz suruh pihak urus setia bawa dia ke dom tempat Liza dan kawan-kawan dia menginap. Liza dan yang lain kembali ke kumpulan masing-masing untuk buat latihan. Petang tu juga mereka dikabarkan ustaz-ustaz dengan beberapa pegawai kem telah buat tinjauan di seluruh kawasan kem tu. Selesai aktiviti petang, masa tengah bersiap-siap nak solat maghrib, Lia dengan kawan-kawannya diarahkan untuk pindah ke dom lain. Kali ni dom yang lebih luas dan berkongsi dengan 2 orang urus setia perempuan dekat situ. Lia pun dah ada dekat situ, tengah tidur. Dia nampak letih sangat. Pegawai bagi isyarat supaya jangan tanya tentang Lia lagi. Malam tu malam terakhir di mana setiap kumpulan akan buat persembahan depan peserta lain. Kumpulan Liza buat persembahan pantomin, iaitu sketsa yang tak ada suara, cuma ada pencerita. Tiba persembahan tarian kuda kepang masa tu dalam pukul 9 lebih malam. Masa mereka tengah rancak buat persembahan guna paluan Tintin dan Baldi, penarinya pula gunakan pelepah kelapa yang diibaratkan macam kuda. Cemeti pula mungkin ahli kumpulan dari kampung tu yang bawa. Tiba-tiba salah seorang penonton jatuh berguling-guling. Para penonton yang lain jadi panik, tapi ketua persembahan kuda kepang tu bagi isyarat pada ahli-ahlinya supaya teruskan persembahan. Liza pelik juga sebab nampak keadaan macam dah tak terkawal, macam penonton yang berguling tu kerasukan. Setiap kali ketua kuda kepang libas cemeti ke tanah, semakin teruk penonton yang dirasuk tersebut berguling-guling. Bila muzik berhenti dimainkan, maknanya persembahan dah tamat. Penonton yang berguling tadi macam baru tersedar dan nampak keletihan. Kemudian ketua dalam persembahan tu baca sesuatu lalu ditiupkan dalam air sambil dikelilingi pegawai kem. Acara persembahan untuk malam tersebut dihentikan. Kiranya persembahan tarian kuda kepang tu jadi persembahan terakhir lah. Untuk persembahan kumpulan seterusnya dibatalkan atas sebab-sebab yang kurang jelas. Kemudian mereka semua diminta ke bilik masing-masing dan diarahkan untuk tidur awal, memandangkan esok pagi mereka akan pulang. Bila berada dalam dom baru tu, mereka disuruh baca doa dan baca 4 kul sebelum tidur dan tak dibenarkan bercerita atau berkata apa saja tentang kejadian pelik sepanjang berada dalam kem tersebut. Malam tu juga pegawai kem hantar Lia pulang ke rumah dan malam tu mereka tidur nyenyak tanpa sebarang gangguan. Keesokan paginya mereka bertolak balik, tapi sebelum naik bas, Liza, Ida, Anis dan Cik Ha lalu dekat dom yang mereka duduk masa pertama kali sampai dekat situ. Kelihatan dekat pintu depan dom tu dah ada notis tidak dibenarkan masuk dan mereka semua dapat rasakan sesuatu yang pelik masa lalu kawasan tersebut. Macam ada banyak bayangan mata yang tengah perhatikan mereka dari celah-celah cermin tingkap tu. 2 jam perjalanan, akhirnya sampai di kawasan taman perumahan mereka. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, urus setia perempuan yang sebilik dengan mereka pada malam terakhir tu ajak Liza dengan kawan-kawan dia pergi minum dulu. Dekat sinilah segala cerita mistik dari A sampai Z terungkai. Rupanya yang dikatakan kawan Lia yang bercerita tu sebenarnya tak wujud pun. Tak ada nama peserta jemputan macam yang Lia bagi tahu. Tu pun setelah dia ditanya berulang kali masa mereka jumpa Lia setelah hilang lebih 4 jam. Mereka jumpa Lia dekat bawah pokok pisang tua dekat kawasan dom lama mereka tu.
Lepas salah seorang ustaz baca doa, baru nampak kelibat Lia dekat situ dengan bau wangi bunga kemboja sambil menangis-nangis. Mula-mula mereka jumpa Lia tu, dia tak respon apa-apa. Asyik menangis je sambil pandang hujung ibu jari kaki kanan yang kehitaman. Kemudian salah seorang ustaz picit ibu jari kaki kanan Lia sambil baca sesuatu. Alhamdulillah, jari kaki kanan Lia tu beransur-ansur kemerahan. Lepas tu Lia berhenti menangis dan mengadu penat. Sebelum dibawa ke dom baru, ustaz tanya Lia apa sebenarnya yang terjadi. Kata Lia, masa hari pertama masuk dom lama mereka tu, dia ada lap cermin lama yang ada dalam bilik air tu. Tiba-tiba dia terasa begitu bahagia dan terlalu gembira. Bila dia tengok muka dekat dalam cermin, nampak macam ada bayangan lain. Kemudian kawan-kawan lain masuk bilik air dan mula bersihkan kolah dan lantai dalam bilik air tu. Patutlah Liza perasan cermin tu nampak bersih. Rupanya Lia dah cuci dulu. Masa semua orang bersiap-siap nak ke dewan makan untuk sesi pengenalan, tiba-tiba Lia disapa oleh seorang gadis berselubung kain hitam dan ajak dia jalan sama-sama. Gadis tersebut mengaku berasal dari kawasan kampung berdekatan dan bercerita banyak kisah tentang sejarah asal kem tersebut, iaitu sekolah pondok lama. Akhirnya mereka jadi rapat. Masalahnya hanya Lia seorang je yang nampak gadis misteri tu. Gadis tu ada marah jugalah dekat si Liza ni sebab asyik merungut tentang keadaan dom dan cara dia pandang cermin dalam bilik air tersebut. Mungkin sebab itulah badan dia ada kesan lebam dan kelibat muka Lia betul-betul dekat depan muka dia masa dia tidur terlentang hari tu. Lia terus dihantar pulang malam tu juga untuk berubat nak putuskan segala hubungan dengan roh gadis selubung hitam tu. Ustaz yang bantu Lia dekat situ dapat berkomunikasi dengan roh gadis tersebut yang sebenarnya dalam keadaan marah, keliru dan dendam. Bila dengar cerita dari Lia, menggambarkan seolah-olah arwah gadis tu masa bersekolah dekat sana telah dirosakkan hidupnya sampai dia bertindak bunuh diri atau dibunuh. Okey, sampai sini kisah yang dapat saya kongsikan hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ini sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.